berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW bila Nabi mula-mula sekali nak mendakwakan Islam. Orang yang pertama, remaja yang pertama memula agama Islam adalah Ali bin Abi Talib. Ya, Ali pada masa itu budak-budak lagi, budak yang belum matang. Cuma satu hari Ali pernah terserempak dengan Nabi dan isterinya Siti Khadijah semasa bersolat dan sujud. Ali tanya selepas mereka selesai solat, apa yang kamu solat, pada siapa kamu sujud? Nabi jawab, kami sujud pada Allah, sujud pada Allah, kami rukuk pada Allah, kita sembah Allah, Allah yang jadikan kami. Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah kepada Ali, dan Ali bila diajak untuk masuk Islam, Ali kata, biar saya balik tanya bapa saya dulu. Ya, tapi kita tahu sejarah sirah mana Ali tak sempat malam itu balik, dalam keadaan bercelaru dia terus pergi jumpa Nabi. Dia kata tak perlu nak tanya bapa saya Abi Talib tu, sebab bila saya dilahirkan bapa saya tak pernah minta izin kat bapa saya nak jadi anak dia. Jadi kalau saya nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlulah saya mendapat izin daripada bapa saya untuk sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini kita boleh jadikan satu asas dalam kekuatan kita menjalankan dakwah kepada yang masih belum major dalam konteks perlembagaan kita, yang masih minor lagi, bawah 18 tahun. Kalau ada mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang luar, pelajar-pelajar di sekolah, kalau ada mereka yang berminat masuk Islam, ajak mereka masuk Islam. Tak payah belikan dia kopiah, ya, balik rumah dengan kopiah, bagi dia sejadah untuk sembahyang kat rumah, hantar buku mukadam, buku tebal-tebal kat rumah. Jadi dia akan mewujudkan satu persekitaran yang negatif di dalam keluarga, ya. Keluarga dia akan kawal dia, bendung dia. Kalau ada seorang rakan saya dulu yang agama Syik, dia diculik bawa balik ke Punjab, ya, untuk diselimkan akidah, untuk membetulkan balik akidah. Dia kata nak betulkan akidah, masukkan balik dia dalam agama Syik, ya. Tapi untuk menghilangkan menghalang daripada benda-benda, dia low profile. Kita ajar dia Islam, tetapi tak payahlah dia pakai serban balik ke rumah, ya. Menunjukkan contoh-contoh yang memang baik, benda-benda ni sunnah, memang kita boleh ikut, tapi dalam keadaan sunnah itu sesuatu sunnah. Kalau buat alhamdulillah pahala, tak buat tak apa. Yang lebih penting jaga akidah, yang itu wajib. Ya, kita kadang-kadang kata tak apa, kita pergi kursus sana kursus sini, tinggal keluarga tak bagi tahu pergi mana, tak pergi sekolah. Yang ini semua yang benda-benda contoh-contoh yang tak baik. Saya nak sentuh sedikit tentang globalization tadi. Yang ni dunia tanpa sempadan. Yang ni jahat. Ya, kita umat Islam, kita ada sempadan kita. Kita tahu yang mana halal, yang mana haram, kita dah jelas. Cuma kita sebagai satu persediaan untuk globalization ni, kita bentuk jati diri kita. Satu dari segi akidah, dari segi akhlak kita, ilmu. Yang ini kita kena bentuk, sama ada kita remaja, remaja yang dah berumur, remaja walaupun yang di sekolah rendah dan sebagainya, ini kena bentuk daripada asas lagi. Kemudian mualaf yang kurang experience, ya, kurang pengalaman untuk menjalankan dakwah kepada keluarga, ada. Contoh yang paling senang, Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi jalankan dakwah. Orang yang pertama Nabi memberitahu adalah isteri Nabi, Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah bila dengar Nabi merunguk pada dia, memberitahu apa yang berlaku, Sayyidatina Khadijah orang pertama mengatakan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diterima kerasulan Nabi, diterima Islam. Kemudian Nabi pergi kepada Abi Talib, kemudian Nabi pergi kepada sahabat karib dia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar pula mendakwakan kepada sahabat-sahabatnya Salman Al-Farisi, Abdurrahman bin Auf, dan banyak-banyak lagi. Yang ini semua kita tahu. Cara menjalankan dakwah yang pertama dalam keluarga. Memang dalam Quran Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bagi saya tak ada jalan keluar. Bagi saya nak betulkan iman saya, diri saya, jauhkan daripada api neraka. Kemudian keluarga saya yang belum beragama Islam. Bagaimana saya menjalankan dakwah di dalam keluarga saya? Masya Allah, 10 tahun saya dah buat kerja ni. Datanglah ke rumah saya. Jangan sekali datang, telefon kami dulu. Ya, saya tunjukkan real. Bawa tuan-tuan sekali pergi, tengok macam mana saya bergaul dengan mak saya, nenek saya, adik-beradik saya. Walaupun mereka tu profesional, ada yang magistrate, ada yang lawyer, ada yang doktor, ada yang profesor. Dan cuma saya yang jadi part-time ustaz. Ya, mereka profesional. Macam mana cara saya bergaul dengan mereka? Yang ini kita kena lihat. Yang ini bukan susah, mudah saja. Cuma yang saudara-saudara baru, biasalah bila ada saudara baru, seseorang baru memeluk agama Islam, taraf mualaf, balik rumah mesti ada sesuatu penangan kat rumah. Sama ada membina ataupun yang menghancurkan mungkin perasaan dia, iman dia dan sebagainya. Yang ini biasa tak boleh lari. Kawan saya yang berumur 24 tahun, seorang wanita di college, memeluk agama Islam. Bila dia balik ke rumah, kawan-kawan dia di universiti yang bukan agama Islam telefon bagi tahu, mak, anak kamu ni dah murtad daripada agama Hindu masuk Islam. Balik ke rumah kena tampar dengan mak, kena pukul dengan penyapu. Ini bukan berlaku di Pakistan, di India, ini berlaku di Malaysia. Ya, jiran-jiran ramai orang Islam. Apa peranan umat Islam pada hari ini? Terpaksa saya daripada Kuala Lumpur bawa kereta dengan isteri saya
tengah malam telefon, 12 tengah malam. Dia lompat pagar tak pakai slipper, saya culik dia bawa balik Kuala Lumpur. Ya, ini siapa perlu buat kerja ni? Bukan saya seorang. Kerja kita semua umat Islam. Ya, baru-baru ni ada seorang saudara baru meninggal di Rawang. Dia tertembak, ya, dia ditembak oleh perompak, dia meninggal dunia. Tak ada orang tahu dia ni saudara, polis pun tak tahu dia saudara baru. 2 jam sebelum dia dibakar mayat dia, kita dapat maklumat, kita pergi bantah, buat report polis, kita pergi gaduh dengan keluarga dia, bagi tahu, terangkan kita dari pejabat agama, inilah cara kita perlu buat kita umat Islam. Kemudian keluarga dia tak bagi. 2 jam bertekak dengan dia, alhamdulillah Allah kasih akan saudara baru itu. Alhamdulillah kita dapat mayat dia, jenazah dia, kita mandikan dia, kapalkan dia, sembahyangkan dia, kita tanam di tanah perkumpulan Islam. Di mana umat Islam yang tinggal di kawasan itu? Ya, ini apa masalah dengan kita? Apa masalah dengan kita? Kenapa kita melunding jari? Oh, yang ni mualaf. Saya ni 10 tahun Islam dah, masih saudara baru. Memang baru. Saya suka baik, jangan kata saudara lama. Ya. Walaupun tak ada kemudahan saudara baru, masih saudara baru. Ya. Apa beza saya dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Ya. Saya boleh baca Quran, saya boleh bercakap bahasa Arab, saya boleh jalankan dakwah pada yang Islam bukan Islam. Ya. Apa bezanya dengan tuan? Saya sepatutnya datang sini duduk di bawah, tuan-tuan semua duduk di atas sini. Ini yang ni kuza. Bukan Kolej Hindustan. Ya? Maaf kata begini. Tujuan saya ini bukan untuk melemahkan semangat, tetapi menaikkan semangat, nak bagi motivasi kepada semua. Buat kerja dakwah secara sepadu. Yang ini. Sedikit tentang kenapa umat Islam dibenci. Umat Islam tak pernah dibenci. Cuma perangai sekerat umat Islam. Kalau semua bukan Islam datang duduk di sini ke Kuza, lihat saudara-saudara sekalian, lihat yang saudari-saudari muslimah di sini, cara pakaian mereka, Masya Allah. Kalau mungkin saya datang sini 20 tahun lepas, mungkin saya dah masuk Islam terus. Tengok cara pakaian muslimat ni sendiri, saya begitu terharu. Ya? Yang ni saya tak dapat lihat di Kuala Lumpur. Yang saya lihat di Kuala Lumpur pakai kain tudung saja, bawah ni tak pakai apa-apa terus. Yang ni banyak di Kuala Lumpur. Macam mana saya nak tertarik dengan umat Islam? Ya? Ini saya bagi satu contoh saja, ya. Minta maaf. Kemudian ciri-ciri yang menarik dalam Islam, banyak ciri-ciri yang menarik. Kita boleh sentiasa cerita tentang keadilan dalam Islam, sistem takaful kita, mudarabah kita, muamalah kita. Kemudian kita boleh cerita tentang Ar-Ran contohnya, dari segi ekonomi. Yang ni boleh menarik yang bukan Islam, terutama ni mereka yang berminat tentang Islam, tentang perniagaan. Kita boleh ceritakan tentang persekolahan kita, sistem pendidikan kita, sistem hospital-hospital Islam yang kita ada. Kalau ada yang bukan Islam pergi kepada hospital Islam, kita jemput dia, kita bagi perubatan yang free kepada dia. Yang ini kita buat. Yang ini dakwah. Yang mana? Duit zakat kita pergi ke mana? Bukan di Terengganu lah, di Kuala Lumpur tu banyak. Ya, saham-saham semua lingkup. Ya, kalau dibuat cara begini, insya-Allah banyak lagi kita boleh cover, ya. Kemudian kaitan keruntuhan sosial dengan kemurtadan, saya sentuh sedikit malam tadi di Kemasik. Ya. Satu fenomena yang kita tak dapat nak menidakkan adalah iman kita ni dibentuk daripada apa yang kita usahakan, rezeki kita. Kedua, daripada apa yang kita makan. Ya, wa halalul bai'ah wa haramur riba. Contoh satu dalam Quran. Ya, kita dah tahu riba itu haram. Banyak sumber-sumber pendapatan kita ada berkaitan dengan riba. Contoh amanah saham yang kita selalu labur. Apa pendapat majlis ulama, pendapat majlis, fatwa tentang saham-saham ini? Ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran dalam ayat Al-Baqarah dah kata wa halalul bai'ah wa haramur riba. Kalau ada haram riba, itu riba haram, tetap haram. Nabi dalam khutbah widah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggalkan saki baki riba. Nabi tak kata wahai bumi putra di Malaysia, tak apalah makanlah riba sikit-sikit supaya kita memperbaiki taraf hidup kita. Dah. Siapa kata? Saya masa di Malayan Banking, mula-mula start baca Quran, baru setahun saya baca Quran selepas masuk Islam, saya sendiri gempak bila kata halalul bai'ah wa haramur riba. Ada satu lagi ayat Allah Subhanahu Wa Taala firman, maksudnya Allah dan para rasul mengisytiharkan perang terhadap mereka yang terlibat mengusahakan riba. Mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dah ikhtiar perang terhadap diri saya, apa guna saya hidup dalam dunia ini? Yang ini tak faham. Ya, bila amalan saham kata boleh. Saya selalu bagi ceramah kepada yang saudara baru di negeri Selangor dalam program-program yang diatur oleh Jabatan Agama. Bila ada soalan, boleh tak ASN ASB? Boleh. Kalau ASN ASB boleh, pergi ke negeri Perak. Sebab mufti di sana kata boleh. Datuk Harusani kata harus. Di negeri Selangor, bekas mufti negeri Selangor kata haram. Kalau negeri Selangor, haram. Begini. Tapi kalau nak tahu lebih tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Quran, halalul bai'ah wa haramur riba. 50% atau lebih saham dalam pelaburan dalam ASN ASB itu dalam sektor perbankan. Sektor perbankan bukan sektor perbankan Islam yang secara